Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Kita dah lepas membicarakan tentang hukum syarak. Hukum syarak dulu kita dah lepas. Perbicaraan kita dah lepas. Jadi kita masuk pula pada membicarakan hukum adat. Baik, jadi bila kita sebut hukum, maka hukum tu terbahagi kepada tiga. Iaitulah hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Ketiga-tiga hukum ni, hukum syarak, hukum adat dan hukum akal, tidak boleh terpisah daripada kehidupan kita. Jadi kenapa kita kena tahu ketiga-tiga hukum ni? Kerana tuan-tuan sekalian, ketiga-tiga hukum ni, kalau kita tak pandai nak meletak mana adat, mana hukum adat, mana hukum akal, boleh jadi kita tersalah pada menghukum. Bila kita tersalah pada menghukum, terkadang-kadang boleh jadi fasik, berdosa besar, ataupun na'udzubillah boleh jadi jatuh kepada kekufuran dengan sebab tidak mengetahui hukum adat dan hukum akal. Maka sebab itulah mana-mana kitab tauhid tuan-tuan sekalian, permulaannya sebelum membicarakan sifat-sifat Tuhan tu, dia mesti membicarakan hukum adat, hukum akal, termasuk jugalah hukum syarak. Baik, kalau macam tu, apa kata dalam kitab ni tuan-tuan? Kata dia, bermula makna hukum adat itu ialah keputusan
ataupun natijah, keputusan ataupun natijah kebiasaan. Hukum yang berlaku tu biasa, kebiasaan berlaku. Mana benda tu kita dah berulang kali buat, maka keputusannya tetap sama. Tu dinamakan keputusan kebiasaan. Nanti saya bacakan yang Arabnya tuan-tuan ya. Saya bacakan yang Arab ini, baca dalam kitab ni dulu. Bagi mudah faham, hukum adat tu ialah keputusan ataupun natijah kebiasaan. Hukum tu biasa berlaku macam tu. Baik. Apa makna keputusan kebiasaan tu? Artinya keputusan yang memutus akan keputusan tu oleh seseorang daripada kita ni dengan sebab berulang-ulang jadi, berulang-ulang buat, berulang-ulang kali cuba, tuan-tuan sekalian, tetap keputusan dia macam tu. Tetap berlaku macam tu. Ini tak nampak lagi ni. Nanti dia bagi contoh. Baik. Kita kebiasaan melalui berulang jadi dan berlaku sekurang-kurangnya 2 kali berlaku. Seperti contoh yang dikatakan hukum adat ni, apabila makan banyak wajib kenyang, ataupun tak letak banyak pun tak apalah, makan kenyang. Berulang kali kita makan, hari ni makan kenyang, esok makan kenyang, dah berulang kali cuba dah kenyang. Bila makan, tuan-tuan sekalian, maka kenyang itulah yang dinamakan keputusan kebiasaan. Kebiasaan. Baik. Tu dia kata keputusan kebiasaan. Kenyang tu. Tu kata wajib kenyang dan pasti kenyang. Pasal apa? Kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu. Dan umpama makan tu, macam contoh lagi kan, kena api hangus, tu dah berulang kali cuba macam tu, tuan-tuan sekalian. Kena pisau luka, berulang kali macam tu, paling kurang 2 kali, tuan-tuan sekalian. Baik. Tapi dalam kitab ni dia tak kata satu benda, tuan-tuan sekalian. Jadi hukum adat ni, saya baca yang Arabnya, tuan-tuan sekalian. Nanti saya terjemahkan dan kita cuba balancekan dengan yang disebut oleh tuan kitab ni. Kata dia, kalau dalam Arabnya dia kata wal hukmul adi, bermula hukum adat tu huwa, iaitulah hukum adat tu isbatur rabti baina amrin wa amrin, menyabitkan pertambatan antara satu perkara ataupun mengikatkan pertambatan di antara satu perkara dengan satu perkara. Apa perkara dengan perkara tu? Wujudan, ada, ataupun adaman, ataupun tiada. Tapi biwasitatit takarruri, serta wasitah berulang kali cuba. Berulang kali cuba. Ini katakan menyabitkan pertambatan, ikatan di antara satu perkara dengan satu perkara. Ada dan tiada. Ada ataupun tiada. Contohnya tadi, ada makan, ada kenyang, itu ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Tiada makan, tiada kenyang. Itu dipanggil, contoh dia, ada makan, ada kenyang. Tiada makan, tiada kenyang. Itu tiada dengan tiada. Jadi tuan-tuan sekalian, ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, tiada dengan ada. 4, tuan-tuan sekalian. Itu, tapi kita nak hukum macam tu,
biwasitati takarruri maksudnya berulang kali cuba serta sah bersalah-salahan. Boleh jadi bersalah-salahan, tuan-tuan. Hukum tu boleh jadi bersalah-salahan. Maksudnya tuan-tuan, setelah kita ulang cuba makan kenyang, minum hilang dahaga, tapi sekali-sekali tuan-tuan sekalian, bercanggah tak dengan hukum yang berlaku sekali-sekali? Ya. Ada tak orang makan tak kenyang? Ada. Ada tak orang minum air tak hilang dahaga? Ada. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi maknanya hukum tu sah boleh bersalah-salahan, serta tidak memberi bekas wa adamut taksiri ahadihima. Maknanya tidak memberi bekas salah satu daripada kedua-duanya. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita makan ada kalanya tak kenyang. Itu maknanya hukum adat. Macam contoh tuan-tuan sekalian. Baik, contoh hukum adat. Tengok ya. Adat kebiasaannya kena pisau luka. Tapi tuan-tuan, ada tak orang kena pisau tak luka? Ada. Siapa dia? Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kena hirih dengan pisau. Dengan golok. Bapak dia hirih, tuan-tuan sekalian. Nabi Ibrahim tak luka. Kena api hangus kebiasaannya. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan sekalian, ada pernah berlaku kena api tak terbakar, sikit pun tak terbakar, tuan-tuan sekalian. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itulah menunjukkan benda tu adalah hukum adat. Dan tidak boleh memberi bekas. Ni yang kita nak bicara ni, tuan-tuan sekalian. Tak boleh memberi bekas. Ni ingat ni, tak boleh memberi bekas ni maksudnya bukan nasi tu yang mengenyangkan kita. Bukan air yang menghilangkan dahaga. Bukan api tu yang menghangus. Semata-mata tuan-tuan sekalian, yang menghangus, yang menghilangkan dahaga, yang mengenyangkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namakan hukum adat yang disebut wa adamit taksiri ahadihima. Itu ketiadaan memberi bekas salah satu daripada kedua-duanya, iaitu ada dan tiada tu bukan hukum adat tu yang memberi bekas. Bukan nasi yang mengenyangkan. Habis kita makan tu macam mana? Kita makan tu kenapa? Itu dinamakan usaha dan ikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar kita tak boleh memberi bekas. Macam kita ni lah tuan-tuan ni. Sekarang kan kita sembahyang penjarakan. Kemudian kita sapu tangan kita dengan sanitizer. Lepas tu kita pakai mask tutup muka, tutup hidung kita, tuan-tuan sekalian. Baik, itu dinamakan apa? Dinamakan usaha dan ikhtiar. Tapi tuan-tuan sekalian, usaha dan ikhtiar kita ni, adakah usaha dan ikhtiar kita ni memberi bekas tak kena tu kuman virus tu, tuan-tuan sekalian? Tak. Yang menyebab yang tak mengenakan kita tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai ni usaha dan ikhtiar semata-mata. Kalau Tuhan kata kena, walaupun kita pakai sanitizer, kalau kita pakai mask, kita penjarakan tak bergaul rapat-rapat, tuan-tuan sekalian 1 meter lebih, tuan-tuan, kalau Tuhan kata kena tak? Itu maknanya yang kita kena belajar hukum adat ni, tuan-tuan sekalian. Jadi hukum adat ni hanyalah hukum yang berlaku pada zahir, tak boleh memberi bekas. Tu kena ingat, tuan-tuan sekalian, benda tu. Sebab itulah kadang-kadang bersalahan hukum tu. Contohnya, kawan ni sakit yang sama dengan A dengan B, sakit yang sama, doktor yang sama, ubat yang sama. Tapi tuan-tuan sekalian, ada tak yang sembuh dan ada tak yang tak sembuh?
Itulah bukti dia bahawa yang menyembuh tu bukan ubat, yang menyembuh tu Allah. Jadi tuan-tuan, nampak gayanya di Masjid An-Naim ni boleh terimalah, tak meletup lah. Ada satu tempat tuan-tuan sekalian, dia kata mana boleh ustaz, kita mesti solid Allah. Oh, perkataan ni tuan-tuan, orang tu tuan haji tu dia marah saya, ustaz ngajar sini salah. Dia kata berubat dengan bomoh yang ada pakai jin tu syirik. Dia kata kita kena minta dengan Allah solid. Saya tenang je tuan-tuan tau. Lepas tu kan, lepas dia habis cakap kan tuan-tuan, saya tanya dia, tuan haji makan nasi tak? Mestilah makan, dia kata. Okey, yang mengenyangkan nasi ke Allah? Yang mengenyang kita nasi ke Allah? Oh, dia jawab Allah. Allah lah mengenyangkan. Habis tu kenapa tuan haji makan nasi? Kalau solid Allah, jangan makan nasi. Allah yang mengenyang. Boleh? Sebab itulah hukum adat ni tuan-tuan, nak sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Hukum adat, mandi basah adat, panas matahari kita berpeluh adat. Itu adat namanya tuan-tuan. Sebab sah bersalah-salahan. Ada orang panas tapi tak berpeluh, itu namanya hukum adat. Hukum adat ni jangan salah-salah tuan-tuan sekalian. Macam contoh kalau orang tanya macam ni kan, ambil kertas ni tuan-tuan, lepas tu ambil lighter. Baik, terbakar ke tidak? Ambil lighter, letak kat tisu ni. Tisu ni tak basah, kering. Okey, terbakar ke tidak? Terbakar. Okey, terbakar pada sudut apa? Hukum adat. Tapi kalau tanya hukum akal, dia kata apa? Boleh jadi tak boleh jadi tak terbakar pada hukum akal. Kenapa? Sebab boleh jadi tak Allah tak nak bakarkan kertas ni, kalau Tuhan berkehendak tak hangus. Boleh jadi tak? Walaupun kena api. Sebab itulah kaitannya hukum adat dengan hukum akal. Tu kaitan dia tuan-tuan sekalian. Jaga baik-baik tu. Sebab apa? Sebab kalau orang tak tahu hukum adat, hukum akal ni, boleh jatuh kepada hukum kufur tuan-tuan sekalian. Nanti di belakang nanti ni ada sebut tuan-tuan ya. Kalaulah nanti ya. Baik. Okey, habis. Tu masalah yang dinamakan hukum adat. Baik. Kemudian, dan yang berlaku adat atau berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu ialah 4 perkara. Ni 4 perkara ni yang saya sebut. Ada dengan ada, tiada dengan tiada, tiada dengan ada dengan tiada. Ni perkara, 4 perkara tuan-tuan ya. Biasa berlaku, ada dengan ada. Ni ada dengan ada. Ini adat lah ni. Seperti ada makan, ada kenyangnya. Bila ada makan, ada kenyang. Jadi mana? Bila ada makan, ada kenyang, maka kenyang tu namanya adat. Bukan nasi tu yang mengenyangkan kita. Tak. Yang mengenyang kita Allah tuan-tuan sekalian. Cuma yang kita makan ni usaha dan ikhtiar. Makan tak boleh memberi bekas. Tu ada dengan ada. Yang keduanya, biasa berlaku, ada dengan tiada. Mana contohnya? Seperti ada panas dengan tiada mandi. Ada panas pada seseorang tu, sebab apa panas? Sebab tak mandi. Bila mandi sejuk, itu adat. Boleh tak berlaku ada panas tapi bukan sebab tak mandi, sebab lain ada tak? Ada juga. Sebab itulah ini namanya adat. Ini hukum adat, hukum kebiasaan. Ketiganya, biasa berlaku tiada dengan tiada. Tiada dengan tiada. Ini kebiasaan ni. Seperti tiada sejuk dengan tiada mandi. Tiada sejuk tu maksudnya panas lah. Tapi dia tak situ hukum tiada. Tiada sejuk dengan tiada mandi. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya ialah biasa berlaku tiada dengan ada. Tiada dengan ada. Biasa berlaku tiada dengan ada. Seperti tiada lapar dengan ada makan. Tiada lapar tu mana kenyang lah. Tapi kita faham tiada tak lapar.
dengan ada makan. Tu jadi semua contoh ni tuan-tuan yang 4 ni, ada dengan ada, tiada dengan tiada, tiada dengan ada dengan tiada ni tuan-tuan ya. Itu kalau berlaku macam tu, dinamakan sekaliannya itu adalah hukum adat. Macam mana boleh jatuh kufur tuan-tuan sekalian? Tengok ya. Kalau seseorang tu tak faham hukum adat dan hukum akal, boleh jadi jatuh kepada kekufuran. Bagaimana? Bila mana seseorang itu menolak kemukjizatan nabi-nabi, rasul-rasul, dia menolak mukjizat. Contoh semasa Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj, masa tu dipanggil oleh Abu Jahal. Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Lahab. Dia tengok Nabi termenung dekat depan Kaabah tuan-tuan. Abu Lahab ni, Abu Jahal ni, Abu Lahab ni dia nak tahu kenapa Nabi ni macam ni. Lalu dia pergi dekat Rasulullah. Dia kata, "Ya Muhammad, kenapa kau termenung saja ni pagi ni?" Dia kata, "Aku diperjalankan oleh Allah daripada Mekah ke Palestin, lalu aku naik ke langit." Ceritalah kisah Isra' Mi'raj tu. Maka kan tuan-tuan, si jahil ni Abu Lahab ni, si jahil ni tuan-tuan, ini peluang aku untuk orang ramai mendustakan Muhammad. Dia anggap benda tu tuan-tuan mustahil. Dia anggap benda tu mustahil pada akal. Ni nak cerita ni. Lalu tuan-tuan, dia pun kata, "Ya Muhammad, nak dah aku panggil semua orang Arab kat Mekah ni dengar cerita kamu naik ke langit, yang kamu dijalankan daripada Mekah ke Palestin naik ke langit. Nak tak?" Dia sangka benda tu tuan-tuan akan menyebabkan orang ramai tak percaya pada Nabi Muhammad tu. Dia nak macam tu. Tapi tuan-tuan, apa yang dijangka oleh Abu Lahab tu tersasar. Lalu tuan nak cerita ni, lalu tuan-tuan berhimpun, "Ya masyarakat Arab, sekolah Arab, mari sini depan ni, Muhammad nak cerita." Berhimpunlah semua orang Arab, termasuklah yang dah berimannya, yang Islamnya, yang tak Islam lagi, himpun tuan-tuan sekalian. Nabi pun cerita. Okeylah, cerita tu tak kisah tuan. Baik, datang satu orang, dia ni dah masuk Islam dah. Tapi tuan-tuan, bahayanya tak tahu hukum adat, hukum akal ni. Bahaya sangat tuan-tuan. Dia pun tanya kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Muhammad," dulu panggil Rasulullah sebabkan bab ni. Dia kata, "Ya Muhammad, angkat kaki kamu yang kanan." Nabi pun angkat kaki kanan. "Sekarang ya Muhammad, angkat kaki kiri." Nabi kata, "Kalau aku angkat kaki kiri aku, jatuhlah aku." Lalu tuan-tuan sekalian, kawan ni, si Fulan ni, kalau kamu tak mampu nak angkat dua-dua kaki kamu serentak, bagaimana kamu nak naik sampai ke langit, wahai Muhammad? Lalu Rasulullah kata, jawapan ni ada pada Sayyidina Ali. Kamu pergi tanya pada Sayyidina Ali. Aku mampu tak mampu naik dua kaki ni nak sampai ke langit, kau pergi tanya Sayyidina Ali. Itu titik kat tu. Jadi kenapa dia tanya macam tu tuan-tuan sekalian? Sebab dia tak tahu hukum adat dengan hukum akal. Kebiasaannya, kalau nak angkat kaki kanan, lepas tu angkat kaki kiri, kebiasaannya jatuh tak? Jatuh. Tapi boleh jadi tak Allah nak buat Nabi Muhammad tu angkat kanan, angkat kiri, tak jatuh. Boleh tak? Itu pada hukum apa? Akal. Jadi dia nak mengingkarikan mukjizat Nabi dengan sebab jahil hukum adat, hukum akal. Maka jatuh apa? Jatuh kepada kekafiran. Si Fulan ni pergilah tanya pada Sayyidina Ali. Masa tu Nabi dah tahu dah dia jatuh kafir dah dia ni, sebab dia engkarkan mukjizat Nabi tuan-tuan sekalian. Pergi jumpa Sayyidina Ali. "Wahai Ali," kata dia, "aku diperintah oleh Muhammad untuk tanya kepada kamu bagian. Lalu tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali ni tak jawab pakai mulut, dia jawab pakai pedang. Dia cabut pedang dia, dekat situ juga dia pancung kepala kawan tu tuan-tuan sekalian. Lalu sahabat protes.
Sebab kata, ya Ali, kenapa kau bunuh dia? Sedangkan Nabi suruh bagi jawapan. Itulah jawapan yang paling tepat. Orang yang mengingkari mukjizat Rasulullah. Matilah kawan tu. Tapi masa tu mungkin undang-undang dia macam mana, wallahu alam, tuan-tuan sekalian kan. Jadi yang saya nak sebut ni apa? Jahil dengan hukum adat. Adatnya memanglah Nabi tu tak boleh naik ke langit. Tapi tuan-tuan, pada akal, kalau Allah yang bawa, boleh tak? Itu sebab Allah mulakan kisah Isra dan Mi'raj tu dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sebab tu Allah mulakan dengan Subhana, Maha suci Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Sebab itulah tuan-tuan, jaga ni baik-baik. Baik. Jadi 4 tu semuanya adalah dinamakan hukum adat. Okey. Dan seumpamanya daripada perkara yang biasa berlaku seperti serta berulang-ulang. Ulang-ulang berlaku macam tu tuan-tuan. Itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan yang berlaku dan kebiasaan jadi. Dan hukum adat ini terbahagi ia kepada 3 bahagian. Jadi kalau hukum syarak kita ngaji dulu 5 campur dengan 5 hukum hantaran, hukum wad'i jadi 25. Itu hukum syarak tuan-tuan sekalian. Ini hukum adat terbahagi kepada 3. Mana dia? Pertamanya wajib adat, yang keduanya mustahil adat, dan yang ketiganya harus pada adat. Jadi tiap-tiap satu tu tuan-tuan, kita kena tahu contoh dan dalilnya. Contoh dia, ikutlah contoh dia. Apa dia? Bermula wajib itu ialah barang yang pasti jadi, pasti berlaku pada kebiasaan. Mesti berlaku pada kebiasaan, seperti makan banyak ataupun makan wajib, yakni pasti ataupun tentu kenyang. Itu wajib. Dan apabila bakar dengan api, maka tentu dan pasti hangus. Itu umpama dia. Kebiasaan macam tu. Itu namanya hukum adat. Wajib pada adat, mesti berlaku. Ini tak payah, tak susah sangat. Dan mustahil pada adat itu ialah barang yang tiada biasa berlaku, tak boleh berlaku dan tak biasa jadi, seperti makan banyak tak kenyang. Tak biasa berlaku. Yang biasa berlakunya ialah makan banyak kenyang, atau makan kenyang. Bakar dengan api tidak hangus. Itu mustahil pada adat. Tapi kalau berlaku macam tu tuan-tuan sekalian, janganlah kita hairan, sebab benda tu adat saja. Kita dah baca tadi, sah bersalah-salahan. Macam contoh tuan-tuan dia. Cuba tuan-tuan tengok ulama-ulama terdahulu tuan-tuan. Seperti kita sebutlah seperti Mat Kilau. Mat Kilau tuan-tuan, dia kena tembak peluru bersarang pada badan dia. Tapi dia punya pegangan keyakinan dengan Tuhan tu cukup kemas tuan-tuan sekalian, tak memberi kesan. Sampai dia nak mati, buang peluru kat badan-badan dia tuan-tuan. Tak mati pun. Tak mati. Itu kata hukum adat. Maknanya bukan peluru tu yang membunuh tu, bukan peluru tu yang melukakan. Tak mampu Allah. Jadi kalau Allah tak izinkan, tak berlaku tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi itu namanya hukum adat. Jadi jangan heran. Dia tak tembak tak luka lah. Jangan dah heran, sebab itu adalah hukum adat sahaja tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian kata dia, bakar dengan api tak hangus. Adat saja. Dan ini mustahil pada adat. Pada adat kebiasaannya hangus. Tapi kalau tak hangus tu, itu mustahil pada adat. Dan umpamanya daripada perkara yang tiada biasa jadi dan tiada biasa berlaku.
Dan harus pada adat tu ialah barang yang boleh berlaku dan boleh jadi dengan tidak berlaku dan tidak boleh jadi. Seperti kenyang apabila makan 2 pinggan. Dan boleh jadi kenyang dengan kurang sedikit. Itu harus. Ada orang makan sepinggan dah kenyang. Ada orang kena 2 pinggan baru kenyang. Ada orang makan sesenduk je dah kenyang. Itu namanya harus pada adat. Harus pada adat, tuan-tuan sekalian. Itu harus pada adat. Contoh dia. Dan lebih sikit daripada 2 pinggan. Itulah harus pada adat. Dan 3 perkara hukum adat ini, semua hukum adat tu wajib pada adat, hak mustahil pada adat dan harus pada adat. Semua 3 tu adalah perkara harus pada akal. 3 tu semua namanya harus pada akal. Dia kata termasuk semuanya di dalam harus pada akal yang lagi akan datang disebutnya insya-Allah. Nanti kita bicara pula tentang hukum akal. Jadi harus pada hukum akal. Kalau Allah nak bagi terbakar, harus. Kalau Allah tak nak bagi terbakar, harus. Kalau Allah nak bagi orang tu kenyang makan sikit, harus. Kalau Allah nak bagi orang tu tak kenyang dengan makan banyak, harus. Itu harus. Hatta tuan-tuan minta maaf kata ni harus tak bagi Allah nak memasukkan orang buat baik dalam syurga? Harus. Harus tak Allah nak memasukkan orang yang buat jahat dalam neraka? Harus. Begitulah sebaliknya. Harus tak bagi Allah Ta'ala nak masukkan orang buat baik dalam neraka? Harus. Dan harus bagi Allah nak memasukkan orang buat jahat dalam syurga? Harus. Jadi itu adalah hukum apa? Hukum akal. Jadi hukum adat ni tuan-tuan, 3 hukum adat ni adalah perkara yang termasuk di dalam harus pada akal. Bukan wajib pada akal, tak? Bukan wajib pada akal, wajib pada adat, itulah wajib pada akal. Tidak. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok orang kahwin. Ada tak orang kahwin yang tak dapat anak? Ada. Sebab apa? Harus bagi Allah, tak nak bagi dia anak. Harus. Itu benda kebiasaan lah. Kadang-kadang usaha ikhtiar begitu begini, usaha tak ikhtiar tak boleh memberi bekas. Tu dia tuan-tuan. Jadi kita berhenti. Elok dah sampai sekat ni. Tambihun. Ini suatu penjagaan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azim sultan ya qadim ihsan ya da'iman ni'am ya katsira jud ya wasi'al ata ya khafiyatu ya jami' sana ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa radha sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لك أهلا يا مصر كل عسير ويا جابر كل كسير وصاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيم يسر علينا كل عسير فتسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ما لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أحرصنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بك نافك الذي لا يرم وارحمنا بقدرتك علينا فلا نجعلك سقطنا ورجعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.